kalau boleh alihlah, memang susah nak masuk kenderaan di situ. Ya. Jadi saya tadi terbantu sepanjang jalan. Jadi mudah-mudahan dalam majlis ilmu kita tak mulakan majlis kita dengan bacaan Nurul Latif yang telah dipimpin oleh yang berbahagia Ustaz Haji Sanya. Alhamdulillah, insyaAllah kita terus diberkati dan diberkati sehingga pukul 12. Dan sebelum puan-puan balik, sila datang nanti pihak Rustia menyediakan sedikit jualan untuk puan-puan untuk dibawa balik. Bagi yang berpuasa mungkin untuk berpuasa, bagi yang lain-lain itu boleh bawa untuk keluarga, di sebelah belakang nanti insyaAllah. Jangan tak ambil. Okay. Jadi dengan ini saya rasa saya serahkan majlis kepada yang berbahagia dan halaman dihormati dan dikasih Puan Ustazah Nur Hafizah Musa untuk memulakan ceramah ini. Silakan. Kak Ajah, Kak nak sebut Ajah apa Kak? Saya Zahra. Ajah, Zahra. Rezeki masjid. Naik kursi. Okey. Bawah. Rubiah, okey? Boleh terus. Imam nama apa? Tadi Imam Hambali. Imam Hambali. Nombor 1. Iya. Muhammad Ahmadi Abdul Rahman. Pengerusi? Ini pengerusi jurutan ni. Ini tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terima kasih kepada yang berbahagia lagi dikasihi Puan Hajah Zahra selaku Naib Pengerusi Biro Halwa Masjid Bandar Baru Uda, yang Ustazah hormati Tuan Imam Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Imam Hambali, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Baru Uda, para asatizah, ibu ayah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Tadi saya sempat dengar imam cakap bersemangat parking takut tak ada laluan jalan nanti. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, mari sama-sama kita tanpa melupakan untuk merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kerana Allah selalu memilih kita, memilih telinga kita, memilih hati kita, memilih kaki kita untuk berada di tempat-tempat yang baik. Baik tak tuan-puan berada di rumah Allah? Sangat baik. Ya, mudah-mudahan kita tidak lupa pada pagi ini untuk kita niat i'tikaf. Ya, supaya sepanjang kita berada dalam rumah Allah ini, ya, kita mendapat pahala i'tikaf, ya, sepanjangnya beribadah kepada Allah, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan mudah pada pagi ini. Ya, dan Ustazah memang subhanallah, ya, walaupun ada sedikit kepenatan, tetapi bila melihat, ya, wajah-wajah, nur-nur wajah puan-puan sekalian, ya, hilang penat tuan-puan. Boleh tak kita ceramah sampai asar? Boleh, ya, bukan sampai buka puasa terus bagi yang berpuasa, ya. Subhanallah, ini manisnya ukhuwah, ya, persaudaraan kerana Allah. Ini manisnya sebuah pertemuan kerana Allah, dan nanti berpisah juga kerana Allah. Tidak ada kepentingan yang lain, tidak ada tujuan yang lain kecuali sebenarnya, ya, kita bertemu pada pagi ini tuan-puan muslimin muslimat sebab kita ingin menjadikan saat dan hari kita, tiap langkah kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni suasana apa tuan-puan? Seminggu 2 minggu ni. Hari tu sampai cuti. Sebab apa cuti? Ma'al Hijrah 1 Muharram. Jadi insya-Allah pagi ni tuan-puan tajuk kita ialah Jom Hijrah. Ustazah sebenarnya tak perasan dekat banner tajuk apa, ya? Kat banner ada tajuk tak? Tak ada tajuk kan? Okeylah, jadi Ustaz reka sendirilah, ya. Nak ajak hijrah tuan-puan sekalian, ya, nak ajak berubah tuan-puan sekalian.
Dan prinsip yang paling penting dalam perubahan, dalam hijrah ialah, dalam perbaiki diri ialah jangan bertangguh. Ya, kadang-kadang kita tangguh tuan-puan. Nantilah bila anak dah besar besok kita rajinlah pergi dengar ceramah. Ya, nantilah dah pension besok. Ya, nantilah macam-macam nanti. Padahal dalam prinsip hijrah jangan tangguh. Kenapa jangan tangguh muslimin muslimat? Sebab kita tidak pernah pasti apakah kita ada peluang untuk memperbaiki diri kita. Pasti atau tidak? Tak. Tangguh lusa, tangguh tahun depan, tangguh minggu depan. Apakah kita pasti kita ada seminggu lagi peluang yang Allah berikan? Atau sebaik saja kita dengar ajakan, kita dengar seruan, tercetus kesedaran untuk memperbaiki diri, bismillah, siru ala barakatillah, teruskan perubahan, baiki diri, insya-Allah itu yang terbaik. Tuan-puan sekalian, bercakap tentang hijrah, Ustazah teringat kepada satu hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, seorang syekh, seorang ulama tuan-puan yang subhanallah, daripada pengalaman hidupnya, daripada ilmu pengetahuannya, daripada petunjuk yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, beliau melahirkan banyak hikmah-hikmah, mengungkapkan hikmah-hikmah yang subhanallah kemudiannya para ulama yang kemudiannya datang menghuraikan, membincangkan hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka di antara hikmahnya tuan-puan sekalian yang Ustazah nak kaitkan dengan perubahan, Ustazah nak kaitkan dengan hijrah. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebut, ya, dalam bahasa Arab pastinya, tapi Ustazah terjemahkan. Ke puan-puan nak yang bahasa Arab juga? Ya, kita nak Arab Ustazah, ya. Tak apalah Ustazah terjemah, ya, siap-siap. Ibnu Athaillah sebut tuan-puan, dia kata jangan kamu berpindah. Jangan kamu pindah daripada satu tempat ataupun satu alam kepada alam yang lain. Atau maksudnya jangan kamu pindah daripada satu hal kepada satu hal yang lain, satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Tapi dalam hikmah itu Ibnu Athaillah menggunakan perkataan alam. Jangan kamu pindah daripada satu alam kepada satu alam yang lain, tetapi keadaan kamu sama seperti mana seekor keldai. Tuan-puan, dekat Johor ada keldai tak? Tak ada, ya? Kuda ada. Kuda ada, ya. Tapi kuda bukan keldai, kan? Ya, pernah tengok keldai? Kat mana tengok keldai, Kak? TV. Kan kat Mekah ke kan, ya? Kat negara Arab ke, okeylah. Tapi tahu kan keldai? Kata Ibnu Athaillah, jangan kamu pindah daripada satu alam kepada satu alam yang lain, tetapi sebenarnya keadaan kamu sama seperti seekor keldai. Keldai itu tuan-puan, dia berputar, berpusing, mengelilingi penggiling. Penggiling ni nak panggil apa, ya? Lesung ke apa benda, ya, yang orang giling. Dulu masyarakat Arab tuan-puan, bila mana nak leraikan gandum, jerami semua tu, dia ambil keldai, pijak. Penggiling kat tengah, penggilingan di tengah. Jangan kamu jadi seperti seekor keldai. Keldai itu bergerak tuan-puan, keldai itu berjalan. Tetapi keldai itu bergerak, berjalan, hanya berputar, mengelilingi penggiling tadi, lesung. Pagi sampai tengah hari sampai petang sampai malam, pusing. Di mana bila keldai itu berpusing, bila dia pusing, mula-mula dia pijak kat sini kan, bila dia pusing, akhirnya dia kembali kepada permulaannya semula. Pusing lagi sampai balik permulaan, pusing lagi sampai lagi permulaan. Sebaliknya, pindahlah kamu
kepada Allah daripada makhluk kepada pencipta alam. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan dinukilkan, dipetik potongan ayat Quran, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tujuan matlamat pengakhiran. Ini tuan-puan adalah hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, ustazah nak kita tengok sikit satu perumpamaan yang cukup cantik yang telah dibawa oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ingatkan berubah, ingatkan berhijrah, ingatkan dah apa ni, dah jauh dah pergi ni, dah jauh dah jadi baik, tapi rupa-rupanya macam keldai. Berubah ke tak berubah? Jauh tak perginya? Tak. Apa yang berlaku kat situ je, bergelumang kat situ.